kita berbincang sedikit tadi tentang bagaimana kita menyiasat multiple myeloma dan juga gejala-gejala pada awal pesakit ini. Marilah kita membincangkan sekarang ini tentang rawatan yang kita dapat beri pada pesakit kita. Sebelum kita pergi pada rawatan, kita fahami dahulu apakah peringkat-peringkat penyakit multiple myeloma ini. Kalau kita lihat multiple myeloma ini bukannya penghujung penyakitnya. Sebenarnya ia ada permulaan dan juga ada penghabisan. Multiple myeloma ini duduk di tengah-tengah, di mana pada peringkat inilah gejala mula dilihat dan selalunya majoriti pesakit akan datang berjumpa kita pada peringkat ini dan rawatan dimulakan pada peringkat ini juga. Pada peringkat awal, kadang-kadang kalau kita buat ujian saringan, kita dapat tahu yang pesakit kita mempunyai protein yang tinggi dalam badan kita. Tetapi dia tidak ada elemen-elemen multiple myeloma lain seperti CRAB yang saya sebutkan tadi. Dia tidak ada ketinggian kalsium, dia tidak ada masalah dengan anemia, masalah ginjalnya tidak ada dan juga tulangnya sihat. Maka kita namakan ini MGUS ataupun monoclonal gammopathy of unknown significance. Jadi sebenarnya kita lihat dia sebenarnya ada protein yang lebih, tapi kita tidak dapat dia ada mengganggu sistem-sistem lain. Jadi sekiranya jumlah plasma protein dalam badannya semakin meningkat dan maknanya penyakit itu agak advance sedikit, selalunya ada beberapa kriteria yang kita pakai untuk ini. Jadi kriteria ini saya tidak mahu terangkan terlalu lanjut sebab ianya boleh mengelirukan. Sekiranya akan berlaku perlebihan plasma protein dalam badan pesakit itu melalui ujian susun tulang ataupun terdapat berlebihan M protein dalam badan pesakit itu lebih dari peringkat piawaian yang kita gunakan untuk MGUS, maka pesakit itu kita panggil smoldering myeloma. Pada peringkat ini, pesakit tidak ada CRAB. Proteinnya tinggi tapi tidak ada CRAB. Tapi masa itu kita kena berwaspada kerana pada peringkat MGUS 1% setahun kita mempunyai risiko untuk bertukar pada myeloma. Jadi kalau kita sudah 25 tahun mempunyai MGUS, maka 1/4 kemungkinan kita boleh bertukar pada myeloma. Selalunya pertukaran ini berlaku pada tahun-tahun awal. Begitu juga dengan smoldering myeloma, tetapi angkanya lebih tinggi, iaitu lebih kurang 10% tahun dalam 5 tahun pertama. Jadi sekiranya pesakit itu ada smoldering multiple myeloma, kita kena pantaunya dengan lebih lanjut. Kita tidak perlu buat bone marrow selalu, hanya cukup dengan melihat tahap immunoglobulin pesakit tersebut. Jadi sekiranya pada peringkat MGUS smoldering myeloma ini hanya perlu dipantau, tetapi ada setengah doktor yang rasa sekiranya pesakit itu mempunyai risiko tinggi, mungkin kita kena bertindak lebih awal. Tapi ia bergantung kepada keadaan pesakit tersebut. Contohnya kita boleh tunggu kepada multiple myeloma dahulu sebelum ia dirawat. Selepas multiple myeloma, sekiranya penyakit itu sudah semakin serius, maka plasma sel itu boleh bertukar menjadi lebih ganas dan boleh menjadi leukemia. Ini kita panggil plasma sel leukemia. Jarang berlaku selalunya kalau dia berlaku agak sukar untuk dirawat berbanding dengan multiple myeloma. Okey. Jadi keadaan itu akan berterusan daripada MGUS seterusnya. Majoriti pesakit kita hanya dapat kesan pada peringkat myeloma. Kadang-kadang kalau dilakukan saringan secara terperinci, mungkin kita dapat detect pada peringkat awal. Jadi dari segi stagingnya memang ada banyak cara. Dia bukannya seperti stage 1, 2, 3, 4 dalam limfoma dan sebagainya, tetapi ia mempunyai set-set risiko tertentu. Jadi set-set risiko tertentu ini bergantung kepada ujian darah yang kita buat pada peringkat awal. Jadi sebab itu kita agak penting untuk melihat apakah beta-2 microglobulin pesakit itu, tahap albumin, tahap LDH, dan juga daripada pemeriksaan susun tulang kita dapat tahu satu genetik pesakit tersebut. Satu genetik ini adalah jenis kromosom. Jadi kromosom setengah-setengah pertukaran kromosom ini menyebabkan risiko pada pesakit itu lebih tinggi dan kita hanya boleh buat melalui pemeriksaan susun tulang.